Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Fussilat. Petang ini ayat surah yang ayat yang ke 13, insyaallah ayat yang ke-13 surah Fussilat, muka surat ayat yang ke-13 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Oleh itu, kalau mereka, siapa mereka ini? Mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang buat perkara-perkara syirik, mereka ini fa'in a'radu, oleh itu mereka berpaling daripada tauhid, yakni mereka syirik kepada Allah atau kepada jalan yang lurus. Maka faqul anzartukum, faqul, bagi tahu kepada katakan kepada mereka, wahai Muhammad, anzartukum sa'iqah, aku memberi amaran kepada kamu semua. Apa dia? Sa'iqah, satu pekikan yang kuat, petir, azab petir, petir yang kuat. Mithla sa'iqati 'adin wa thamud, seperti mana petir yang Allah telah turunkan kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Kaum Ad, ingat tak siapa kaum Ad? Kaum Ad ialah kaum Nabi Hud, kaum badan yang besar, kuat, tidak ada kaum yang lebih kuat daripada kaum Ad. Thamud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh. Zaman Nabi Allah Nuh, Allah hancurkan semua sekali. Yang selamat cuma yang tinggal dalam kapal saja. Keturunan daripada kapal inilah orang yang beriman semua, inilah lahirnya kaum Ad dan kaum Thamud ini. Itu asalnya orang beriman. Lama-lama mereka telah melakukan kesyirikan daripada hasil bisikan syaitan. Mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dipanggil ayat takhwif duniawi, ayat ancaman dunia untuk golongan-golongan syirik, iaitu bagi tahu mereka, wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada orang Arab jahiliyah yang sombong, yang tak nak belajar Al-Quran, yang buat perkara-perkara syirik. Maka aku beri amaran kepada kamu dengan petir, seperti petir yang telah menyambar, yang telah dikenal kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Jadi orang Arab, yang pertama, dia faham ancaman ayat-ayat Allah semacam ini. Yang kedua, dia dah tahu dah sejarah kesan daripada bala yang Allah turunkan kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Pasal sejarah ini mereka berurus niaga ke tempat ini, mereka faham sangat dah kesan sejarah hancurnya bangsa Ad dan bangsa Samud. Jadi ketika ayat macam ini, mereka takut, sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut bila dengar ayat-ayat yang ancaman semacam ini. Lepas itu ayat yang ke-14. Punca kenapa kaum Ad dan kaum Samud ini dihukum. Ayat yang ke-14, huraian dia, idh ja'athumur rusul, ketika datang kepada mereka rasul-rasul. Kaum Ad datang Nabi Hud. Mim baini aidihim, dan di antara betul lah, di antara tangan mereka, wa min khalfihim, dan belakang mereka. Setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan datang rasul-rasul ini kepada golongan ini. Apa dia? Datang tabligh, datang dakwah kepada golongan ini. Apa ucapan rasul-rasul? Setiap rasul, perkara yang paling penting rasul ucapkan ialah Allah
iaitu janganlah ta'budu illallah, jangan beribadat, jangan kalian menyembah, jangan kalian bergantung harap, jangan kalian minta bantuan dan pertolongan illallah, kecuali minta tolong Allah, kecuali beribadat untuk Allah, kecuali menyeru untuk Allah, tidak menyeru, tidak beribadat, tidak bergantung harap kepada selain daripada Allah. Nampak tak sekarang ni? Dakwah surah kita pun ialah fad'ullah mukhlisin, berdoalah dengan Allah, ada hajat, ada masalah. Dan walaupun kau minta dengan perkara lain, itu merupakan Allah izinkan, tetapi izin Allah itu untuk uji kamu semata-mata. Maka Allah izin kamu mendapat kebenaran dengan kemurkaan Allah. Pasal apa? Pasal menyeru Allah ta'budu illallah, tidak, maka kamu beribadat menyeru selain daripada Allah, walaupun berjaya, tapi berjaya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul-rasul dulu pun sama juga dengan pengutusan Nabi Muhammad sebagai rasul untuk menyeru perkara tauhid, perkara yang sama, alla ta'budu illallah. Jadi golongan yang tak nak terima perkara-perkara tauhid, golongan yang menolak perkara tauhid, bila Nabi Muhammad seru mereka Allah ta'budu illallah, mereka menolak. Sini mereka menolak Nabi sebagai utusan. Mereka menolak Nabi sebagai utusan. Dia kata kalau Allah nak utuskan Nabi, kenapa utus manusia biasa? Manusia biasa mana ada kuasa sakti, mana ada kuasa ajaib. Maka mereka mengatakan qalu law sya', mereka berkata sekiranya menghendaki Tuhan, qalu law sya'a rabbuna, kalau menghendaki oleh Tuhan untuk melantik rasul, la anzala malaikah, nescaya dia akan menurunkan malaikat sebagai rasul. Pasal apa utus mereka? Pasal malaikat kuat, mereka ada kuasa ajaib. Kalau utuskan Muhammad ini, tidak ada beza dengan kami lah, dia kata. Bahkan kami lagi kuat, kami lagi orang bangsawan, kami lagi kaya. Kenapa Allah utuskan Muhammad, tidak mengutuskan kami, ataupun tidak mengutuskan yang ada kuasa malaikat? Maka fa inna bima ursiltum bihi kafirun, maka kami dengan apa yang kamu utuskan dengannya, kami orang-orang yang mengingkarinya. Terus terang mereka cakap, kami akan tolak kalau Muhammad ini sebagai rasul, pasal tak ada apa-apa kelebihan beliau pun. Di sinilah ayat ini dipanggil ayat penolak dakwa risalah, yakni kerasulan Nabi ditentang oleh golongan-golongan engkar ini, golongan-golongan engkar. Jadi atas dasar penolakan tersebutlah Allah buat ayat yang ke-15, sambungan daripada ayat yang sebelum ini, iaitu tentang tahwif duniawi. Tolak yang semacam inilah untuk menjadi pengajaran kepada orang Arab yang tolak Nabi, ataupun untuk kita yang tolak perkara-perkara tauhid, membuat kesyirikan. Maka Allah nak ceritakan zaman dahulu, kaum-kaum yang jauh lebih kuat daripada orang Arab dan jauh lebih kuat daripada masyarakat kita, maka Allah telah hancurkan golongan ini. Ini dipanggil ayat ancaman duniawi. Allah kata, aku telah hukum kaum-kaum dahulu. Jadi wahai hamba, takutilah dengan aku. Bila aku dah kuat, aku kuat, aku bagi segala-galanya dengan kamu. Contoh yang kedua, aku telah hancur kepada kaum terdahulu. Kenapa kamu tak nak menyeru aku lagi, wahai hamba? Kenapa kamu nak bergantung harap kepada selain pada aku, wahai hamba? Maka ayat 15 Allah ceritakan ayat takhwif duniawi, ayat-ayat ancaman duniawi, supaya kita takut dengan dia. Bila kita takut dengan dia, kita pun taat dengan dia dan kembali kepada tauhid. Fa amma adun, maka adapun orang kaum Nabi Hud, fastakbaru, mereka menyombongkan diri, pasal mereka rasa mereka kuat, fil ardi, atas muka bumi ini, bighairi haqq,
tanpa kebenaran. Mereka sombong, mereka syok sendiri saja. Mereka tak sedar yang Allah yang jadi mereka kuat, Allah yang bagi segala kekuatan mereka, Allah yang bagi ilmu kepada mereka. Mereka lupa jasa-jasa Allah. Ini pengajaran untuk kita. Jangan kita lupa Allah bagi kemewahan sebagai kita sekarang ini, Allah bagi kesempurnaan kita sekarang ini, Allah bagi kesihatan. Jangan kita sombong sebagaimana sombongnya kaum Ad. Wa qalu, siapa dia? Kaum Ad berkata, wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Bila Nabi Hud pergi jumpa dia, alla ta'budu illallah, wahai kaum, serulah Allah. Bila kamu ada hajat, minta dengan Allah. Kamu ada masalah, minta dengan Allah. Tapi mereka mengatakan, kami dah cukup kuat, kami dah gagah, kami dah kaya, kenapa kami nak seru Allah lagi? Mata wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapa lebih kuat daripada kami? Maka awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum, awalam yarau, tidakkah mereka melihat bahawa Allah lah yang khalaqahum, telah menciptakan mereka, huwa asyaddu minhum, mereka menjadi lebih kuat, kekuatannya. Tidakkah mereka sedar kenapa mereka lupa jasa Allah? Pasal jasa Allah ini gaib, mereka lupa jasa Allah. Mereka ingat asbab-asbab yang ada di depan mata mereka sahaja. Maka wakanu bi ayatina yajhadun, dengan mereka lupa tanda-tanda kami yang beri kebebasan kepada mereka, tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami mereka lupa. Mereka mengingkari segala-galanya tanpa mereka mengikuti apa-apa arahan kami. Itu ayat dia, ayat peringatan untuk kita lah. Kita pun kalau rasa kita hebat, kita kuat, kita rasa dah pandai, jangan lupa juga untuk bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal takut-takut kita bi ayatina yajhadun, tanda-tanda kami, termasuk mereka juga mengingkari. Jadi kesan daripada kesombongan, kesan dalam terus membuat kesyirikan, walaupun Nabi Hud seru mereka untuk kembali kepada Allah, maka Allah pun turunlah ancaman dia tadi. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran, fa arsalna, maka kami mengirimkan atas mereka rihan sarsaran, angin yang panas dan angin sejuk, fi ayyam, dalam beberapa hari, iaitu dalam ayat lain 7 hari 8 malam, beberapa hari. Farsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat, dalam nahas tersebut Allah turunkan angin yang tak henti-henti. Cuba kita renunglah, kalau kita angin turun 2-3 minit pun amat mengerikan. Cuba kita tasawur kadang ini, mereka ini seminggu angin yang ribut, yang panas kuat kena keadaan mereka. Maka untuk apa? Linuziqahum azab, untuk mereka merasakan azab. Kami nak tengok di mereka takut dengan azab kami. Al khizyi fil hayatid dunya, azab di dunia pun amat mengerikan. Al hayatid, atas dunia lagi amat mengerikan dan menghinakan. Pasal apa? Pasal mereka mati bergelimpangan dengan angin ribut. Macam segala pokok-pokok dicabut ke atas semua, dipusing ke atas, jatuh balik semua. Fil hayatid dunya wal azabul akhirah, dan akhirat akan lebih teruk lagi. Akhirat lebih teruk lagi. Wahum la yunsurun, lebih hina, dan mereka tidak akan ditolong lagi. Mereka tidak ada siapa-siapa yang menolong mereka lagi. Maka kalau atas dunia ini kita menyeru kepada selain pada Allah, maka di sini ibrah dia dekat sana. Bila kita dihukum wahum la yunsurun, di sana tidak akan siapa yang boleh menolong kita, pasal di sana hanya Allah saja. Allah Maha Kuat. Allah akan hukum kita kerana kita menzalimi diri kita sendiri. Habis kisah kaum Ad. Habis kisah kaum Ad, maka timbul pula Nabi bila hancur, Abi Bakar semua sekali, dah tinggal yang beriman saja. Maka Allah utuskan pula kaum lain beranak penak semua sekali. Maka kaum Thamud
membesar, berkembang, mula-mula baik, lama-lama dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mensyirikkan Allah? Pasal Allah bagi kekuatan dengan dia, Allah bagi kekayaan dengan dia, Allah bagi senang lenang dengan dia. Manusia ini atas dunia, Allah nak uji dia, uji dengan dunia itu je. Allah akan bagi ujian dunia supaya mereka seronok sangat dunia, mereka lama sangat dunia, mereka nak kejar dunia sangat. Mereka merasakan dunia inilah selama-lamanya mereka boleh hidup. Dunia lah penting bagi mereka. Maka ketika itulah mereka tergoda dengan dunia. Maka Allah, bila mereka buat perkara-perkara syirik, maka Allah melantik Nabi di kalangan mereka juga, Nabi Soleh, untuk memperbetulkan akidah kaum Thamud ini. Wa amma Thamudu fahadainahum, dan adapun kaum Thamud, maka kami telah memberi tengok, kaum Thamud kami telah memberi petunjuk kepada mereka. Petunjuk sini bukan hidayah, ini petunjuk untuk mereka supaya dengar, berjumpa dengan Nabi Allah Soleh. Kami tanya. Lalu dah ada ruang dah. Macam kita ni. Kita, Allah dah bagi petunjuk. Apa benda? Allah bagi Quran dengan kita. Allah bagi kita Islam, bagi Quran dengan kita. Dan lantik Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Itu petunjuk dah sebenarnya. Tetapi kaum Thamud sama. Dah ada Nabi dah. Dah ada Nabi Soleh di kalangan kaum mereka. Ini pengikut Nabi ni. Tetapi fastahabbul ama alal huda. Tetapi mereka lebih menyukai kegelapan daripada petunjuk. Kita pun Allah bagi Quran dah, tapi kita lebih suka tak mengaji Quran. Kita lebih suka tak belajar ayat-ayat Allah. Kita lebih suka tolak ayat-ayat Allah daripada petunjuk al-huda. Quran ialah al-huda. Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Tetapi kebanyakan manusia tak nak juga memahami walaupun itu petunjuk. Itu punca dia. Maka begitu juga dengan kaum Nabi Soleh ini, yang kaum Thamud ini pun sama juga. Mereka suka sangat dunia, mereka dileka dengan dunia. Jadi mereka merasakan penting bagi dunia, mereka tinggalkan untuk jalan ke hari akhirat. Maka mereka lebih mengutamakan al-ama 'alal huda, buta ataupun kegelapan daripada petunjuk kitab mereka sendiri. Maka kesan daripada mereka tolak Nabi, dalam ayat-ayat yang lain, Nabi Soleh pergi jumpa dia dengan Nabi pengikut Thamud ini. Ingat kisah Allah turunkan unta tu. Pergi jumpa dia, wahai umat, serulah Allah, minta tolonglah Allah. Dah apa-apa hajat minta dengan Allah. Tapi mereka, wahai Soleh, aku tengok kamu ini sebagai orang yang tak ada akal. Tengok kata-kata dia dalam ayat yang lain. Kamu ini, wahai Soleh, macam orang yang tak ada akal. Kalau betul-betul kamu ini utusan Allah, dia kata, cuba utuskan kami mujizat, turunkan satu unta di celah-celah batu tersebut. Maka Nabi Soleh berdoa dengan Allah, maka Allah turunkan, betul-betul turun unta. Tapi mereka nak bukti tu, tak ada apa saja, sombong mereka saja. Mereka tetap juga tidak beriman. Maka last sekali mereka bunuh unta tersebut, walaupun Nabi Soleh dah pesan jangan bunuh unta tersebut. Kesan daripada tersebut, kesan daripada mereka lawan ayat-ayat Allah, kesan daripada mensyirikkan Allah, maka fa akhazatuhum sa'iqah, maka kami turunkan petir, dan petir tersebut menyambar mereka sebagai azab petir. Untuk mendengar petir saja terus bergelimpangan mayat-mayat mereka. Tengok bunyi sehebat petir, sekuat mana petir. Cuba bayangkanlah. Tak boleh bayangkan keadaan petir yang mampu mematikan terus manusia. Dengan bunyi saja, sekadar bunyi, terus gendang telinga pecah, jantung pecah, hati pecah, badan-badan boleh bergelimpangan. Sekadar dengan bunyi-bunyi saja. Tengok betapa dahsyatnya azab Allah. Kalau Allah tunjukkan, semoga Allah jauh kita pada azab yang sebegini rupa. Maka fa akhazatuhum musaiqatul azab petik mereka
fa akhazatuhum sa'iqatul azabil huni, yang amat-amat menghinakan azab peti tersebut. Di mana? Bima kanu yaksibun, kerana sikap atas ketelanjuran mereka tidak bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka langgar segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah hancurkan mereka dengan amat-amat yang hina sekali di atas kezaliman mereka sendiri. Kena ingat, Allah turunkan bala, turunkan bencana bukan di atas kezaliman Allah, tetapi setelah Allah cerita berulang kali, ajak berulang kali, pujuk berulang kali, tetap juga mereka degil, maka Allah sekali hukum mereka di atas dunia lagi. Di hari akhirat lebih-lebih lagi, hingga hilang baka semua orang yang kufur, orang syirik tadi. Hilang baka. Adakah semua hilang? Tidak. Ayat yang ke-18 ini khabar gembira untuk orang yang beriman, orang yang mengaji Quran, orang yang menerima Quran, orang ahli tauhid. Golongan-golongan ini Allah selamatkan. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang beriman serta mereka yang tetap bertakwa, orang takut dengan Allah, orang jaga hukum Allah, Allah tetap selamatkan. Habis kisah golongan, ayat-ayat ancaman dunia. Jadi bila kita dengar kisah kaum Ad, dengar kaum Thamud yang kaya, yang hebat, yang kuat, tetapi mereka buat kesyirikan, mereka tak dengar arahan Allah supaya menjadi ahli tauhid, maka Allah telah hancur mereka atas dunia lagi. Jadi alangkah berbangganya kita, alangkah bersyukurnya kita sekarang ini pasal kebanyakan masyarakat kita yang buat syirik, yang tidak menjadi tauhid, tapi Allah tak hukum lagi sekarang ini. Kenapa Allah tak hukum? Allah kesian belas pada umat akhir zaman. Allah menunggu peluang demi peluang. Allah offer Quran, orang mengajar Quran, mengajar hadis, supaya mereka kembali kepada Al-Quran. Supaya apa? Supaya jangan pergi ke hari akhirat azab jauh lebih kuat lagi. Maka peluang, Allah bagi peluang. Syukur dengan Allah kita masih lagi diberi peluang. Semoga Allah beri taufik untuk kita. Maka Allah cerita pula ayat yang ke-20. Hatta idza ayat yang ke-19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun. Ini ayat takhwif ukhrawi pula, ayat ancaman akhirat. Tadi ayat Allah ancam dunia. Kenapa Allah ancam dunia? Supaya kita taat dengan dia. Kenapa taat dengan dia? Allah nak bagi syurga dengan kita, tapi tak takut juga. Maka Allah cerita pula ancaman akhirat, bagaimana keadaan di hari akhirat. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi, dan pada hari akhirat nanti akan dihimpunkan semua musuh-musuh Allah untuk kita tadi, untuk ibrah untuk kita. Bila Allah beri Quran, berulang kali cerita ayat-ayat Al-Quran, kita tetap degil tak nak beramal dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Tetap keras kepala, tetap degil juga, menyeru juga kepada perkara-perkara yang lain min dunillah, untuk segala hajat dan segala masalah bersama-sama Allah. Kita seru juga perkara-perkara lain. Golongan-golongan ini Allah akan matikan tanpa bertaubat. Ini masalah ni. Bila kita degil sangat, buat perkara-perkara syirik juga tetap degil juga, walau cerita berkata ayat-ayat Allah, tetap degil, Allah akan mati kita tanpa bertaubat. Pasal apa tak bertaubat? Pasal kita rasa apa salah, apa kita buat itu betul, apa yang betul itu salah. Pasal syaitan memandang indah apa-apa keburukan yang kita buat, maka kita pun lalai leka. Pasal kita tak sedar bid'ah merupakan kesalahan, khurafat merupakan kesalahan. Kita rasa itulah betulnya. Jadi kesan itu kita pun tak bertaubat. Orang yang tak mengaji Quran, tak faham Quran, biasanya mati tak sempat bertaubat pasal amalan-amalan mereka berlawanan dengan Al-Quran. Mereka termasuk dalam kesombongan. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullah, dan ingatlah ketika akhirat nanti, bila aku matikan mereka nanti, semua mereka Allah kumpulkan menuju ke neraka Jahannam. Lepas pergi kepada masyar, tiup sangkakala yang kedua, mereka berbondong-bondong menuju mahkamah Allah, yakni pada masyar, untuk dihukum mereka ini. Dan ilan nar, untuk, dan lepas hukum dijatuhkan hukum bila syirik terus ke neraka Jahannam. Fahum yuzaun, dan dalam keadaan perjalanan masing-masing, dalam keadaan penat, teruk jagalah dalam keadaan yang amat-amat mengerikan di padang masyar tersebut untuk menuju ke neraka Jahannam.
Tengok bagaimana keadaan neraka Jahannam pula. Allah nak suruh kita betul-betul nak perkenalkan neraka dia, nak perkenalkan ngerinya neraka. Hatta iza ma ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka di sini dua tafsir. Tafsir yang pertama mengatakan mereka di pintu neraka. Tafsir yang kedua, mereka dah dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Dua-dua perkara tersebut ada dalam tafsir. Tafsir yang pertama, mereka diseret dalam ayat lain, diseret kami tu neraka kan. Ayat saya baca surah Zumar tu. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Ayat lain, mereka diheretkan pintu neraka tersebut, mereka ditanya, kenapa tak ada ke orang-orang ajar ayat aku atas dunia dahulu. Itu bab lain, soalan lain. Ini lain pula. Bila diseret, dibelenggu rakyat, dibelenggu, diikat macam binatang itu, diseretkan pintu neraka. Dan bila tiba pintu neraka, waqalu lijuludihim, maka ketika itu lima syahidtum, bersaksilah ke atas mereka kulit-kulit badan mereka. Tengok, sampai di pintu neraka, maka tiba-tiba kulit bercakap. Kulit kita bercakap. Kulit ni semua sekali anggota luar lah, menjadi saksi. Lima syahidtum alaina, menjadi saksi kata kami. Apa dah? Lima syahidtum alaina. Terbalik bukan? Betul dah? Oh tadi tertinggal lain 20 hari tak habis. Hatta iza ma ja'uha syahid menjadi saksi lah pada mereka, sam'uhum, pendengaran mereka, penglihatan mereka, wajulud, dan kulit-kulit mereka, atas apa yang mereka lakukan atas dunia. Seretkan neraka, maka menjadi saksi semua badan-badan. Sebab tu bila kita nak buat jahat apa sekali, kita kena beringat pasal kulit kita yang kita sayang ini, kulit kita yang kita pakai lotion dah hari-hari dah. Tapi kulit ni akan menjadi musuh kita ni. Mata kita ni yang kita jaga, yang kita tahu celak ni, akan jadi musuh nanti, menjadi saksi. Telinga kita pun akan menjadi saksi, akan bagi tahu Allah semua ni. Wahai Allah, kulit kata, aku nampak semua. Dia mengumpat, dia berjalan, dia duk main perkara lara, semua dia bagi tahu. Mata, telinga semua jadi saksi. Tengok wa qalu lijuludih, berkata kulit ni, lima syahidtum alaina, kulit mereka mengapa, lima syahidtum alaina. Kita ni, ruh kita ni tanya kulit, wahai kulit, kenapa kamu jadi saksi sekarang ni? Kan dulu aku jaga kamu, aku berbedak kamu, aku mandi kamu, aku sabun kamu. Kenapa kamu bersekongkol sekarang ni menjadi saksi pada kejahatan aku? Lebih kurang tu lah, lebih kurang. Lepas tu maka kulit berkata, qalu antaqanallahu allazi antaqa. Sekarang ini aku menjadikan Allah menjadi antaqanallahu, Allah telah memberikan kepada kami untuk berkata-kata. Dahulu mulut saja, sekarang kami juga boleh berkata-kata. Allazi antaqa, untuk berbicara semua sekali. Kulla syai'in, atas segala sesuatu yang kamu buat atas dunia dulu. Maka wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang ciptakan segala sesuatu, dan hari ini hasil ciptaan Allah bagi kuasa untuk bercakap juga. Maka tangan semua bercakap semalah ketika itu. Jadi apa ibrah dia? Ibrah di sini ialah bila kita nak buat jahat, fikirlah 1000 kali. Pasal setiap anggota badan kita akan menjadi saksi. Tapi benda ini kita akan lupa. Bila pergi ke sana nanti barulah tahulah setiap kejahatan kita itu ada orang yang saksi. Atas perkara lah kita selalu beristighfar. Pagi istighfar 100 kali dah. Tasbih dan istighfar, lepas solat beristighfar, supaya dosa-dosa semacam ini, dosa-dosa yang macam ini akan hilang. Jadi bila kita ahli tauhid, bila kita selalu beristighfar, selalu berdoa dalam bulan Ramadan ini, maka dosa-dosa ini akan Allah ampunkan semua sekali. Tetapi masalahnya, adakah kita ikhlas beristighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul-betul nak buang segala kejahatan, nak buang segala keinginan maksiat kita. Itu maka banyaklah, terutamanya dalam bulan Ramadan ini banyak beristighfar. Subuh-subuh, pagi, petang, zikir, banyak beristighfar untuk elakkan perkara ni lah. Pasal apa tu,
ayat yang ke-22. Ayat 22. Ayat yang ke-22 ini ialah wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa masa dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu jadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang kamu dosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa-dosa yang kamu lakukan. Ini salah satu ayat kesamaran masyarakat Arab jahiliyah zaman dulu. Mereka tidak ada kitab. Bila mereka tidak ada kitab, mereka mengatakan mereka tak kenal Allah sebagaimana yang diceritakan oleh kitab. Begitu juga dengan kita yang ada Quran, tapi kita tak faham Quran. Bila kita tak faham Al-Quran, kita tak kenal Allah, pasal Allah menceritakan diri dia dalam Qurannya. Jadi bila kita tak kenal Quran, tak kenal sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dia, maka kita tak kenal sifat-sifat Allah, maka kita mengatakan Allah tak tahu apa-apa kejahatan yang kita lakukan. Orang Arab keliru. Dia kata Allah ni, dia kata kalau kita buat maksiat, kita berbisik-bisik, Allah tak dengar. Bila kita cakap kuat-kuat, baru Allah dengar. Pertama. Yang kedua, dia kata bila kita nak buat maksiat, kita selimut, kita tutup dengan kain ke dengan apa ke, Allah tak nampak. Bila kita terbuka macam tu, Allah nampak. Itu di antara kepercayaan orang Arab jahiliah. Jadi ayat ini Allah nak ceritakan, wahai hamba, kamu buat jahat secara tersembunyi ke, secara kuat ke, aku tetap mengetahui. Kamu zikir pelan ke lepas solat, kamu zikir kuat ke lepas solat, aku tetap tahu, terima apa zikir kamu. Tetapi ingat, bila kamu zikir kuat mengganggu orang lain solat, itu kamu telah mengganggu orang-orang lain. Itu merupakan suatu dosa kepada kamu pula. Kamu zikir kuat pun aku mengetahui, zikir slow dalam hati pun aku amat mengetahui. So, ini contoh dalil ayat ni lah. Maka di sini bahawa tapi kamu menyangka Allah tidak mengetahui, maka di situlah kulit-kulit akan menjadi saksi walaupun Allah tidak mengetahui sama sekali. Walaupun pada pandangan mereka Allah tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Dan untuk membuktikan perkara ini, walaupun Allah mengetahui, tapi Allah nak tunjuk kepada kita semua, Dia Maha adil. Dia suruh kulit, telinga, mata menjadi saksi atas kezaliman kita sendiri. Ayat 23, wazalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum awradakum fa asbahtum minal khasirin. Dan sangkaan kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu tersebut, itulah yang membinasakan kamu sebenarnya. Sangkaan kamu yang tak betul, kamu tak takut, kamu nak buat jahat, kamu tak takut dengan saksi-saksi tangan kamu, telinga kamu, mulut kamu, mata kamu, kamu tak takut dengan perkara-perkara ini, maka bila pergi ke hari akhirat nanti, maka kamu menjadi orang yang fa'asbahtum minal khasirin. Kamu jadi orang-orang yang betul-betul rugi sangat. Pasal apa? Masa atas dunia sepatutnya kamu nak buat apa-apa kesyirikan, nak buat apa-apa kamu kena jaga. Pasal apa? Akan menjadi saksi semua sekali. Kamu berfikir 2, 3 dan 1000 kali tadi, tidak, pasti akan mengalami kerugian nanti. Ayat 24, bila Allah cerita macam ni, bab-bab inilah ahli-ahli neraka jahanam tadi, punca daripada kesyirikan tadi, inilah punca-punca dia yang menyebabkan orang buat perkara kesyirikan. Inilah punca dia akan rugi pasal masuk neraka jahanam. Ini ayat ancaman Allah lagi, ayat-ayat ancaman Allah mengenai takhwif ukhrawi, ancaman akhirat. Fa in yasbiru fannaru mathwal lahum. Oleh itu, sama ada sanggupkah kamu menahan kesabaran dalam api neraka jahanam, Allah perli ancaman ukhrawi, ancaman akhirat, tapi dalam bentuk perli. Sabar ke tak sabar kamu, wahai hamba, duduk dalam neraka jahanam aku? Itu lebih kurang bukan maksudnya. Pasal menjadikan neraka jahanam aku tempat tinggal,
Setiap hari, setiap malam, setiap masa direbus dengan air panas yang betul-betul panas. Lepas tu dibakar dengan api yang betul-betul panas 24 jam. Jam dah tak ada sana dah. Setiap masa kita dibakar tak henti-henti hingga tidak ada masa untuk berehat. Maka sanggup sabarkah kamu wahai hamba? Kalau kita nak tasawur dengan ayat ini, kita cuba ambil api api yang besar tu, cuba kita bakar tangan kita. Sanggup tak walaupun sesaat? Itu api dunia. Api akhirat, Allah kata, sanggup sabar kamu dengan api dunia aku yang amat-amat panas? Maka wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin, dan jika mereka memohon peluang untuk keredaan Allah ketika itu, maka mereka bukan lagi pada orang-orang yang terima permohonannya. Orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, nak keluar daripada kesyirikan, dia kena mengaji Quran. Bila mengaji, Allah bezakan antara mana satu tauhid, mana satu syirik, mana satu bid'ah, mana satu sunnah. Dia faham perkara tersebut, maka sekarang ini kita tinggalkan perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat tersebut. Pasal apa? Di sini ujian saja. Tapi di sana Allah kata, bila kamu masuk dalam neraka jahanam dalam neraka jahanam aku, kat sana tidak ada satu lubang pun yang menyebabkan kamu boleh keluar daripada neraka jahanam dan kamu kekal dalamnya selama-lamanya. Tidak ada sebarang pertolongan, tidak ada sebarang doa, tidak ada sebarang apa-apa sekalipun yang boleh menyebabkan kamu terkeluar daripada neraka jahanam dan kamu kekal dalamnya selama-lamanya. Tengok, ayat ini amat-amat mengerikan. Cuba kita bayangkan, bila kita bayangkan kita pergi ke alam akhirat, Allah tak terima segala amalan kita pasal kita syirik. Maka Allah kata, pasal atas dunia kamu bersama-sama aku, kamu ada bergantung pada perkara-perkara lain, kamu masuklah neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Apa jadi kita ketika itu? Apa jadi ketika itu? Usahakan ketika ini, manusia yang kawan-kawan saya ceritalah, bila bicara di mahkamah, hakim menjatuhkan hukuman, kamu kena penjara seumur hidup. Ketika itu kebanyakan terus jatuh, terus pengsan. Itu dunia. Di hari akhirat macam mana? Allah kata, wahai hamba, mulai hari ini kau masuk neraka jahanam aku dan kekal selama-lama. Cuba bayangkan, selama-lama. Atas dunia hukum bunuh sekejap je, pasal lepas tu dibangkitkan balik. Tapi di sana, cuba bayangkan, selama-lamanya kita dibakar, rebus, pukul, tidak ada peluang langsung untuk kembali. Menangislah, gigitlah tangan, buatlah apa pun. Tidak ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kembali daripada lubang neraka tersebut. Ini ayat-ayat ini. Sebab tu kalau kita baca tengah malam, kita akan menangis, menjerit. Pasal apa? Pasal dengan mengalir air mata ketika itulah yang dapat menghalang kita daripada neraka jahanam. Tapi kita tak takut dengan ayat-ayat yang semacam ini. Pasal apa? Pasal keyakinan dengan perkara ini. Kita tak pernah tengok, hanya dengar pun dengar sekali-sekala saja. Kadang-kadang tak pernah dengar, maka bila kita dengar berulang kali, itulah Allah akan masuk ke dalam hati kita suasana ngeri dalam ayat-ayat ancaman Allah ini. Jadi, kenapa punca? Kenapa punca kita nak kekal? Pasal syirik. Kenapa kita syirik? Kenapa syirik? Pasal atas dunia kita tak nak mengaji Quran. Itu punca dia. Tengok Allah kata, sepan ni. Pasal apa? Pasal apa tak mengaji Quran? Pasal syaitan membisikkan jangan mengaji Quran. Ayat 25 kita dah baca baru ni. Kesan daripada kita tak nak mengaji Quran, wa qayyadna lahum qurana, Allah telah meletakkan syaitan-syaitan menjadi teman setia. Syaitan tadi fazayyanu lahum ma baina aidihim wa ma khalfahum. Syaitan tadi memperindah kita, jangan duduk dalam kelas, jangan mengaji Quran, jangan buat perkara-perkara ni, buat perkara-perkara syirik. Daripada mana? Daripada mana? Daripada mendengar perkara-perkara yang khurafat. Kita tengok dulu sama ada yaqazah ataupun bisikan atau apa-apa saja untuk mensyirik kita. Syaitan yang kita bela bersama kita ini akan bisik kita buat perkara-perkara jahat saja. Maka baina aidihim wa ma khalfahum, berdepan dan belakang. Ini kita dah jelas baca dah hari ni Dah baca dah hari ni dah. Maka tugas syaitan akan menghias kita dengan
membuat cara supaya kita syirik dengan dia dengan menjauhi Quran tadi. Maka bila kita mati, maka Allah akan tetap kita tidak bertaubat, takdirkan wa haqqa alaihimul qaul, maka telah tetapkanlah hukum Allah untuk meletak kamu dalam neraka jahanam, la'anna jahannam, untuk duduk dalam neraka jahanam. Fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, daripada jin dan syaitan, daripada jin dan manusia, termasuk semua sekalian dalam neraka jahanam. Innahum kanu khasirin. Maka itulah punca dia, sana dalam keadaan rugi. Jadi kesan syaitan inilah yang menyebabkan kita syirik, yang menyebabkan kita ditipu oleh syaitan. Punca dia ayat 26 tu. Apa dia? Ada golongan kawan-kawan kita, ketua kita yang hasut kita jangan belajar Quran, jangan faham Al-Quran. Tengok Allah nukilkan Al-Quran dia. Punca tadi, punca neraka jahanam, punca syaitan berjaya mencirikkan kita, membisikkan supaya syirik, ialah ni punca dia. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Dan orang-orang sombong, orang-orang yang engkar, orang kafir ini akan berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran. Tengok ni, Allah nukilkan punca masuk neraka jahanam pasal kita terpedaya dengan orang lain, halang kita daripada belajar memahami ayat-ayat Allah. Dengar di sini, dengar sambil faham, sambil berfikir. Jangan kalau dengar saja seronok, dengar orang baca Quran ni, lagi banyak taranum bayati ke tayanum tu ke, seronok dengar, seronok syok. Tapi bila syaitan bukan halang itu, syaitan halang kita dengar, menyebabkan kita faham Quran tu. Sini, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran, kamu faham Al-Quran dan kamu nak beramal dengan Al-Quran tersebut, menyebabkan kita faham Quran. Lepas tu lihadzal la tasma'u li hadzal Quran wal fihi, dan kalau takdirkan kamu malu dengan dia, kau masuk juga orang-orang duduk dalam majlis-majlis bertadabbur Al-Quran, kau masuk juga dalam majlis orang mengajar Al-Quran, maka wal fihi, buatlah bising, ajaklah kawan berborak. Tengok ni, tengok kata-kata Allah untuk beramal ni. Yang pertama, jangan kamu dengar orang mengajar Al-Quran supaya kamu faham. Pertama. Yang kedua, kalau kau masuk dalam majlis, usahalah macam mana pun jangan kamu faham Quran. Ini peranan syaitan. Syaitan akan halang kita lah. Jangan dengar, fikirkan benda lain. Dalam majlis ilmu tu, syaitan akan bisikkan dengar perkara-perkara lain. Jangan faham Quran. Wal ghawfi, ataupun buat bising supaya kawan-kawan kamu tadi tak faham Quran yang orang sedang mengajar. Ini bisikan dia. Ini punca neraka jahanam. Ini punca kita syirik. Jangan dengar Al-Quran, jangan faham Al-Quran, dan kalau masuk majlis, jangan bagi kawan-kawan kamu faham, kamu pun tak faham juga. Itu punca dia. Punca tak faham Quran. Itu punca dia. La'allakum taghlibun. Agar suara apa? Supaya kamu berjaya. Supaya kamu berjaya mengajak kawan-kawan kamu, termasuk golongan jin syaitan, duduk dalam neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Tengok betapa liciknya syaitan. Dia akan halang kita mengaji Quran. Tapi kita tak sedap kan ni. Kita kata, tak apa, aku dah solat dah, aku dah puasa dah, aku dah sunnah dah, aku buat baik, aku agama. Tapi Quran, bagaimana kita nak jawab depan Allah? Ini problem. Tapi kita sedar ni, kita tak nampak pasal fazayyanu ni, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Syaitan memandang indah kita, depan, belakang, kiri, kanan, berbagai-bagai cara. Syaitan bisik kita, peluk kita, pujuk kita, menghiasi kita supaya kita jangan belajar Quran, jangan faham Al-Quran, dan ajak kawan-kawan kita jangan memahami Al-Quran. Punca itu je, punca dia. Buat perkara itu, Allah kata, buat saja, terima saja bisikan syaitan. Allah kata apa? Ayat tadi wa haqqa alaihimul qaul, telah tetaplah takdir aku untuk masuk kamu ke dalam neraka jahanam. Itu je ancaman Allah yang paling-paling mengerikan. Tak nak buat ini, itu takdir aku. Kamu sengaja mencari nahas, wahai hamba. Kamu sengaja mencari derita sepanjang masa, wahai hamba. Kamu sengaja pilihan kamu. Untuk apa? Begitulah. Qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Begitulah kaum-kaum dahulu pun mereka telah berjaya ditipu oleh jin, dan di kalangan syaitan, syaitan jin dan syaitan manusia. Duduk
Syaitan duduk dalam jin, duduk dalam manusia, sama-sama mempengaruhi supaya menjauhi memahami Al-Quran. Lepas tu, maka kesan betul, kesan daripada kita syok sendiri, kesan daripada kita rasa kita dah betul dah amalan kita tapi menjauhi Al-Quran, maka kita masuk neraka jahanam tadi. Zalika, demikianlah sebabkan kamu tak faham Al-Quran, menyebabkan kamu tak kenal Allah. Bila kamu tak kenal Allah, kamu tak taat dengan Allah. Bila kamu taat dengan Allah, kamu buat perkara-perkara syirik. Zalika jazaa'u a'da'illahin nar. Demikianlah keadaannya balasan musuh-musuh Allah, iaitu dalam api neraka. Tengok ni, kesan daripada syirik saja yang dihumbankan ke neraka, dalam neraka jahanam. Bukan dosa-dosa merompak, mencuri, bunuh orang sebagainya. Sabit dengan neraka jahanam, sabit kita tak kenal Allah, kita langgar perintah Allah, kita menyeru kepada selain Allah, kita buat kesyirikan, buat khurafat, maka jazaa'u a'da'illahin naru lahum fiha darul khuld. Masuklah negeri yang kekal. Kasal kamu mengingkari ayat-ayat kami, masuklah dalam negeri kekal selama-lamanya. Tengok, darul khuldi. Itu khuldi, pokok yang kekal tadi, pokok yang syaitan suruh makan tadi. Pokok khuldi, pokok yang makan pokok khuldi itu duduk dalam neraka, kekal dalam syurga. Wahai Adam, darul khuldi, kamu menjadi penduduk tetap, pemastotin tetap, pemegang geran neraka kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita pemegang bukan geran syurga, ada beruang juga, 1 juta tahun ke 2 juta tahun ke 3 juta tahun ke masuk syurga. Tapi bila kita dah pemegang geran kekal, kerana kita syirik dan sebab bertaubat, kita kekal selama-lamanya. Tengok, cuba kita tasawur lah. Cuba duduk malam-malam kita renung, bagaimana kalau kekal selama-lamanya. Fikir wahai Allah. Baru berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila berlaku macam itu, Allah pun ceritalah keadaan dalam neraka jahanam. Suasana orang yang duduk neraka kekal ni, orang yang sama-sama duduk neraka kekal ni, orang yang ajak orang yang tak mengaji, dia tak mengaji, tak faham Quran semua sekali ni pasal ajakan ni tadi, maka masuk neraka jahanam. Allah jumpakan balik dua-dua ni. Bila mati, jumpa balik menjadi kawan rapat dalam neraka jahanam. Apa dia? Wa qala allazina kafaru, berkatalah ahli neraka jahanam, orang engkar masa dunia tadi. Apa? Rabbana arinal lazina, apa dia? Rabbana arinal lazina, wahai Tuhan kami, tunjuk dengan kami sekarang ini. Tunjuk dengan kami sekarang. Apa dia? Allazina adallana, orang-orang telah menyesatkan kami. Siapa dahulu yang telah membisik pada kami jangan mengaji Quran? Siapa dia yang bisik pada kami jangan buat ahli tauhid menjadi ahli syirik? Siapa dia wahai Allah? Tunjuk kepada kami sekarang ni. Tengok, kita berdoa dengan Allah, nak tunjuk siapa yang ajak kita, siapa yang hasut kita menyebabkan kita lalai leka atarnya menjauhi kitab-kitab Allah. Ketika itu apa dia? Tunjuk pada kami wala minal jinni wal insi, daripada jin dan daripada manusia, syaitan jin, syaitan manusia tadi. Pasal apa? Naj'alhuma, mereka telah menyesatkan kami, minal jinni wal insi, daripada jin, syaitan manusia. Pasal apa? Apa kamu nak buat? Bila kamu nak minta aku tunjuk kepada kamu ini, wahai hamba. Apa dia? Aqda apa? Wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Aku nak pijak dia. Tengok ni. Wahai Allah, tunjuk aku sekarang ni. Orang yang tipu aku mata dunia dulu, orang yang hasut aku buat jahat, orang hasut aku jangan mengaji, duduk dengan dia dalam majlis-majlis yang lara. Tunjuk aku sekali. Pasal apa? Aku nak pijak dia, aku nak nyek dia, aku nak tekan kaki aku supaya dia menjadi orang yang jauh lebih hina daripada aku sekarang. Tak kira guru-guru dia ke, dan bentuk jin dan syaitan yang mengatur dia minta nak pijak ketika ini. Ayat berapa tu? Ayat 30. 28. 29. Ayat akhir ayat akhir 30. Innal ladzina qalu
Tambah ini untuk besok lah, pasal ini khabar gembira untuk orang duduk dalam majlis ilmu lah. Ayat yang 30 tu khabar gembira. Tadi khabar menakutkan, ayat yang ke-29. 30 ayat yang khabar terbalik, lawan dia. Orang yang ahli tauhid, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang taat dengan Allah, Allah bagi khabar gembira pada ayat yang ke-30. Jadi kita berakhir dengan ayat-ayat yang menakutkan dalam ayat yang ke-29 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.